Bam! Vaporfly killer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang telah setia bersama dengan The Rush Top Sembang Jasran. So pada hari ini aku nak sembang tentang satu kasut lumba. Kasut lumba dari Saucony. Saucony satu brand dari Amerika, yang mana dia telah menghasilkan satu kasut lumba yang boleh menyaingi ataupun dipanggil sebagai Vaporfly killer. Adakah dia dapat menandingi Vaporfly? Kita akan tengok dari sudut performance dan juga spesifikasi kasut Saucony Endorphin Pro. Ni dia. Bam. Saucony Endorphin Pro. Okay guys, kasut Saucony Endorphin Pro ni telah pun dikeluarkan pada tahun lepas, bulan Julai tahun 2020. Bermula pada tahun 2018 apabila Nike mengumumkan Vaporfly yang telah dilahirkan dalam The Breaking 2 project. Aku nampak banyak syarikat yang cuba untuk menandingi Vaporfly 4%. Jadi lahir macam-macam jenis kasut dengan carbon fiber plate. Antaranya inilah dia, Saucony Endorphin Pro, yang merupakan pesaing terdekat kepada Vaporfly ataupun Alphafly. Jadi adakah dia live to that expectation? Okey, kita akan tengok sekejap lagi dari sudut upper, midsole dan outsole kasut ni. Kasut ni adalah kasut road running, neutral, untuk orang yang mempunyai pronation biasa. Dan juga ia mempunyai ciri-ciri maximalist. Kalau korang tengok dekat dia punya stack height dan juga dia punya midsole, so dipanggil sebagai maximalist road racing shoe. Jadi kebanyakan orang dah tak suka, bukan dah tak suka lah, dah lebih kepada kasut-kasut tebal yang boleh dibawa berlari. Jadi bila dia tebal, dia mestilah lightweight. Okay? Tebal, lightweight, ada carbon fiber dan memberikan comfort kepada athletes yang hendak berlari dalam tempoh pada tempoh HM ataupun FM. Okey, kalau korang tengok sudut upper diperbuat daripada mesh upper. Kalau korang tengok kat sini, ini adalah colorway yang hitam, ada color sedikit fluorescent hijau dengan orange dan sedikit color biru yang merupakan kombinasi color yang agak pada aku daring sikit lah. Aku rasa traditional upper, banyak kasut-kasut racing masih menggunakan mesh upper. Dan kalau korang tengok breathability dekat bahagian atas ni sangat terbuka, ruang-ruang yang memberikan pengudaraan. So pada aku, apabila aku berlari dalam tempoh ataupun bawah sejam ataupun 2 jam, tidak ada masalah dari segi breathability lah. Dari sudut tali, dia memberikan runner's knot dekat atas ni. Okay, jadi korang please guna runner's knot untuk dapatkan lockdown. Sebab apa? Sebab dekat bahagian belakang dia ni tidak ada heel counter yang kukuh. Jadi menyebabkan kalau korang tak ikat kasut ni dengan runner's knot, korang akan terasa sedikit heel slippage dan dia akan bergerak-gerak lah dekat bahagian belakang ni. So korang memang kena buat runner's knot untuk memastikan dapat lockdown yang baik daripada kasut ni. Saucony marketkan kasut ni sebagai kasut vegan. Maksudnya vegan, dia tidak melibatkan apa-apa animal punya produk, kulit haiwan yang terdapat pada material upper kasut ini. So it's a vegan punya produk. Kalau budak-budak vegan, korang kena beli kasut ni. Comfort yang terdapat pada upper ni aku rasa okey, tidak begitu tebal, akan tetapi dia memberi form ataupun structure yang memberi lockdown yang baik. Tapi dengan syarat korang mesti buat runner's knot. Kalau korang tak buat runner's knot, aku rasa dia akan ada sedikit bergerak-gerak. Untuk orang yang berkaki lebar, sorry banyak-banyak, sebab aku rasa depan ini dia agak tirus. Jadi itulah dia masalahnya untuk kasut ni. Kalau korang jenis kaki kembang, memang tak sesuai dengan Endorphin Pro. Korang cubalah kasut lain. Sorry. Dari sudut lacing, dia menggunakan lacing sistem yang biasa. Okey. Tang gosseted ataupun sekali dengan upper dia. Okey,
Apa ni dipanggil sebagai teknologi form fit yang telah diperkenalkan oleh Saucony, yang memberi kelegaan apabila korang menyarung kasut ni dan menggunakan untuk larian jarak jauh. So tak ada masalah. Breathability check, comfort okey, tidak terlalu rasa macam ada padding-padding tebal, sebab tidak ada padding tebal yang berada dekat upper kasut ni. Even dia punya heel counter pun tidaklah begitu memberikan support. Okay, so kalau boleh improve lagi dalam Endorphin Pro 2, kemungkinan memberi sedikit structure untuk support heel, itu saja. Yang lain good to go. So okay, kita lihat kepada midsole bagi kasut ni. Midsole bagi kasut ni, Endorphin Pro menggunakan midsole yang dipanggil sebagai poweran PB. Okey, PB bermaksud P-bar, P-E-B-A, yang merupakan foam yang banyak digunakan dalam kasut-kasut racing. Contohnya apa yang terdapat dalam Zoom X juga terdapat pada kasut ini. Kalau korang tengok dengan lebih dekat, material yang terdapat pada poweran PB ini, dia mengingatkan aku untuk Boost punya material yang terdapat pada Adidas. So aku tak tahu sama ada the same foam ataupun tidak. Kalau korang boleh bagi tahu aku dekat komen nanti, adakah foam yang sama digunakan dalam Ultra Boost ataupun apa-apa Boost punya material dalam Adidas sama dengan material PB, poweran PB atau tidak. So bantu aku. So sebab kalau korang tengok kat sini, structure dia memang resemble Boost punya foam. Okay, akan tetapi dia tidak seberat Boost foam yang terdapat dalam contoh kasut-kasut running Adidas dalam Ultra Boost, Pure Boost. Sebab pada aku Boost punya material berat berbanding dengan poweran PB. So poweran PB ni sangat ringan. Jadi sebab tu Saucony implement midsole ini kepada kasut Endorphin Pro, dan dia juga di sandwich antara dua lapisan poweran PB ni dengan plate carbon yang dipanggil S-curve plate, carbon plate yang terdapat antara dua stack. Okey, jadi itu yang memberikan korang satu tolakan snap. Memang korang terasa, memang aku dapat rasakan jelas dia punya snappy feel tu, very responsive, lightweight, dan korang boleh laju dengan kasut ni sebab dia menggunakan speed roll technology. Okey, apabila korang letak memang terasa speed roll technology, dengan dibantu pula dengan foam yang ringan dan sangat responsif, dan campur pula dengan S-curve punya carbon plate, memang mantap, serius. So apa yang aku rasa dalam kasut Nike Vaporfly ada dalam kasut ni. Cuma beza dia kat berat je. So berat kasut ni ialah 213 gram untuk saiz aku US 9, dan dia kalah dari segi berat lah. Lain daripada dia, aku rasa sensasi popping tu ataupun responsif, lantunan ke depan, springy, memang jelas ketara ada dalam kasut ni. Okay, it's a good shoe kalau korang nak cari alternatif, okay, kepada running shoe yang lain. Okey, untuk stack height ataupun drop bagi kasut ni ialah 33 kat belakang dan 25 kat depan, iaitu 8mm drop. So it's a high stack punya shoe pada aku, yang memang memberikan impact protection yang baik untuk lutut korang, dan kaki korang tidak terasa macam sakit-sakit selepas running dalam half marathon. Sebab aku tak pernah lagi try full marathon dengan kasut ni. Outsole dia dekat bawah, okey, kalau korang tengok cantik macam-macam colour, ada colour fluorescent green, ada colour orange, ada colour hitam, dan ini adalah kawasan yang terbuka, ya, poweran PB kalau korang boleh tengok. Okey, aku telah uji kasut ni dalam keadaan hujan lebat, dan memang gripping tak ada masalah dekat tempat yang licin. Okey, kasut ni memberikan gripping pada outsole-nya, dan aku rasa outsole dia boleh bertahan dalam lebih daripada 600 ke 700 km mengikut korang punya cara larian lah. Okay guys, kesimpulan untuk kasut Endorphin Pro. Okay, Saucony telah memperkenalkan 3 tier dalam family Endorphin. Dia ada Endorphin Pro yang ini, dan bawah dia Endorphin Speed, dan bawah sekali Endorphin Shift. Ada 3
family Endorphin, yang mana atas sekali merupakan untuk high end, okey, yang bawah dia adalah untuk training, dan yang bawah sekali iaitu shift untuk everyday training jugalah. Okey, so ramai yang memperkatakan kasut ini kalau dibandingkan dengan adik dia iaitu Endorphin Speed mempunyai kriteria yang lebih kurang, kan tetapi ada yang mengatakan lebih seronok berlari dengan Endorphin Speed. So kalau korang pernah lari dengan Endorphin Speed yang mana dia mempunyai nylon plate, yang berbeza dengan abang dia yang punya carbon fiber plate, so ada yang kata yang itu lagi seronok kerana tidak begitu rigid. Kalau kita buat band test pada kasut ni, dia sangat stiff, okey, sangat stiff sebab material carbon fiber yang terdapat dalam kasut ni. So untuk siapa kasut ni? Memang untuk korang yang nak dah dapat PB lah. Nama pun PB kan. Tapi PB tu tidak merujuk kepada personal best, tapi merujuk kepada material P-bar foam yang terdapat dalam poweran PB midsole yang terdapat dalam Endorphin Pro. So Endorphin Pro ni pada aku untuk time trial, untuk race day, untuk kalau korang nak training dengan kasut ni pun boleh. Dan ia memang merupakan vaporfly killer lah, sebab aku dapat rasakan aku laju dengan kasut ni dan mempunyai sensasi yang sama seperti apa yang aku dapat dalam kasut ini. Okay, next episode aku akan cuba buat comparison antara dua kasut ni, yang mana korang akan tengoklah sendiri apakah kelebihan dan kekurangan antara kedua-dua kasut ni. So kesimpulannya, kasut ni memberi alternatif kepada orang yang nakkan kasut lumba bawah RM1,000. Harga RM799. Okey, RM RM799.800 lah. RM1 lagi 800. So apa pendapat korang untuk kasut carbon plated yang berada dekat pasaran sekarang? Mana kasut plated carbon plated yang korang rasa berhak diberikan nombor 1? Cuba korang kongsikan dekat komen apakah kasut pilihan carbon fiber plate korang untuk korang bawa racing. Okay, pendapat personal aku untuk kasut ni, aku memang sangat suka dengan kasut Endorphin Pro ni kerana dia fun to run with. Satu benda yang aku jarang jumpa lagi dekat kasut lain di pasaran, kerana ia mempunyai stack height yang tinggi, comfortable shoe, ringan, dan korang boleh lanyak dia sebab aku rasa dia mempunyai ketahanan yang tinggi. So itu saja perkongsian aku untuk kasut Endorphin Pro dari Saucony. So ini merupakan Saucony yang pertama yang ada pada koleksi aku. So aku akan bandingkan later on dengan kasut-kasut carbon plate yang lain. So stay tune untuk lebih episod. Jangan lupa guys, beri aku like, subscribe dan juga tekanlah button loceng tu untuk aku lebih berkongsi banyak lagi review-review menarik dengan korang. So itu saja daripada aku. Bye-bye.